tahu tak apa yang dikatakan dengan kelesuan upaya? Kelesuan upaya sebenarnya dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai burnout. Burnout iaitu di mana keadaan individu mengalami keletihan dari segi fizikal, psikologi, emosi disebabkan oleh pekerjaan, tugasan, tanggungjawab dan tuntutan hidup. Burnout tidak sahaja berlaku dalam kalangan orang dewasa, ia boleh berisiko kepada semua manusia, sama ada suri rumah, anak kecil, murid ataupun pelajar. Menurut Dr. Rozani Zakaria, burnout boleh terjadi disebabkan oleh tekanan yang dilalui oleh seseorang itu secara berterusan. Dalam keadaan burnout, individu tidak lagi mampu melakukan tugasan yang selama ini dapat dilakukan dengan baik kerana telah kehilangan keupayaan dan mengalami kelesuan yang melampau. Sebagai contoh, seorang pelajar kolej mengalami burnout akan kehilangan kemampuan dan kelesuan yang melampau terhadap pelajarannya sehingga tidak lagi mengambil berat tentang diri sendiri, tidak lagi mengambil berat tentang keperluan diri dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Ini ibarat seperti handphone yang kehabisan bateri. Secanggih mana handphone tersebut, kalau bateri telah habis ataupun dah tak ada bateri, pasti handphone tersebut tidak dapat berfungsi. Tengok pula gejala burnout. Ada 3 iaitu fizikal, emosi dan tingkah laku. Dari aspek fizikal, rasa keletihan sepanjang masa ini merupakan tanda burnout yang paling ketara kerana melibatkan keletihan fizikal dan juga keletihan mental. Tanda yang kedua pula, kesihatan tubuh badan kerap terjejas seperti kerap sakit kepala, kerap sakit otot serta gangguan dalam sistem penghadaman. Gejala burnout dari aspek emosi. Pertama, mudah marah dan sensitif dari biasa. Kedua, sukar mengawal perasaan. Ketiga, mudah menangis menyebabkan diri rasa tidak dihargai. Kesannya, individu itu kerap mengeluh. Keempat, berasakan bahawa tugasan yang dilakukan tidak penting menyebabkan hilang rasa yakin tentang masa depan diri sendiri. Kelima, hilang semangat dan motivasi diri menyebabkan tiada kekuatan ataupun dorongan untuk melakukan kerja yang selama ini boleh dilakukan dengan baik. Seterusnya, ada mengalami sukar bangun pagi serta tiada semangat untuk memulakan hari, hilang fokus dan kurang tumpuan. Dan yang terakhir, gemar mengasingkan diri sendiri. Gejala burnout dari aspek tingkah laku pula bagaimana? Mari kita lihat. Pertama, penurunan prestasi. Kedua, masalah interpersonal dan mengalami konflik dengan rakan-rakan. Ketiga, mula mengabaikan penjagaan diri seperti banyak mengambil makanan ringan, makan tidak tentu masa, tidur tidak cukup masa. Yang keempat, mengundurkan diri daripada mengambil tanggungjawab. Dan yang terakhir pula, suka menangguhkan tugasan yang diberi kerana dia tak mampu nak lakukan.